mestinya ada akta-akta yang telah pun orang dilaksanakan, yang akan dilaksanakan ataupun akta yang di bawah Jabatan Tenaga Kerja ini. Coba Tuan cerita apakah akta yang terdapat di dalam. Itulah. Akta ini merupakan punca kuasa pegawai-pegawai menjalankan kuasa untuk turun padang dan sebagainya. Jadi antara akta-akta yang terlibat adalah yang induknya, yang utama sekali adalah Ordinan Buruh Sabah bab 67. Jadi kita berasaskan kepada akta itu, kita menguatkuasakannya lah. Kemudian kita ada juga akta-akta yang lain-lain. Macam Akta Agensi Pekerjaan Swasta 1981. Akta ini mana-mana majikan yang membuat penempatan pekerjaan, menubuhkan syarikat untuk aktiviti penempatan pekerjaan mestilah berlesen. Jadi ini di bawah Akta Agensi Pekerjaan Swasta 1981. Kita ada juga Akta Umur Persaraan Minimum 2011. Kemudian kita ada Akta Pampasan Pekerja 1952. Ada juga Akta Hari Kelepasan 1951. Akta Hari Kelepasan Mingguan 1950. Akta Maklumat Pekerjaan 1953. Akta Majlis Perundingan Gaji Negara 2011. Nah, ini Akta Majlis Perundingan Gaji Negara ni, inilah yang menghasilkan gaji minima. Mana pekerja-pekerja yang kurang daripada 1,200, itu merupakan satu kesalahan ikut kawasan masing-masing lah. Tuan-tuan dan puan. Kita teruskan lagi. Ada tadi saya sebutkan ada 11 akta. Jadi saya telah jelaskan tadi, senaraikan 8. Yang ke-9 Akta Anti Pemerdagangan Orang dan Anti Penyeludupan. Itu pun JTK Sabah terlibat. Akta Pembangunan Sumber Manusia pun terlibat juga. Akta Sekatan Kerja 1968 pun terlibat. Itu 11 akta yang dikuatkuasakan oleh Jabatan Tenaga Kerja Sabah. Mungkin ada akta-akta lain lagi, tapi itu mungkin secara ni sajalah. Tapi saya yang fokus ni kepada 11 inilah. 11 ni. Ya. Ini memang yang boleh digunakan pakai di negeri Sabah lah. Yang memang kita gunakan di negeri Sabah. Di negeri Sabah. Betul. Okey, jadi itu di antara akta-akta yang telah pun digunakan pakai lah di negeri Sabah kan. Okey, selain daripada itu Tuan, apakah fungsi atau peranan yang dilaksanakan oleh JTK Sabah ini Tuan? Ini fungsi dan peranan yang pertama sekali memastikan hak dan kebajikan pekerja terbela dan kepentingan majikan dijamin melalui penguatkuasaan 11 akta tadi. Tadi saya jelaskan ada 11 akta. Jadi kita kena pastikan hak dan kebajikan pekerja ini kita jaga. Begitu juga hak majikan juga. Kena balance lah. Balance. Jadi dalam akta tu memang ada. Kemudian yang kedua, menyampaikan perkhidmatan jabatan secara berintegriti, mesra dan prihatin. Ini ciri-ciri yang ada pada pegawai kami lah. Jadi kenalah dalam melaksanakan tugas harus ada integriti, mesra dan prihatin dalam kami memberi perkhidmatan kepada masyarakat industri berkenaan. Yang ketiga, menjalankan operasi penguatkuasaan melalui pemeriksaan berkanun, pemeriksaan gaji minimum, pemeriksaan ladang, pemeriksaan terbit dari aduan, pemeriksaan penginapan perumahan, pemeriksaan pendaftaran majikan baru dan bagi memastikan pematuhan undang-undang. Ini kita namakan sebagai operasi lah. Operasi penguatkuasaan. Jadi kita pergi ke premis majikan dan kita membuat pemeriksaan dan kita akan advise majikan lah dari segi apa yang mereka perlu perbaiki lagi dan perlu perbetulkan. Itu yang kita akan lakukan. Ini fungsi yang ketiga. Yang keempat, mengkaji, menyemak, menggubal pindahan undang perburuhan yang dikuatkuasakan daripada semasa ke semasa. Ini itulah undang-undang yang kita ada ni, Ordinan Buruh Sabah ni begitu lama sudah. Betul. Jadi perlu digubal dan perlu di update. Jadi kita ni sebenarnya agak ketinggalan lah. Kalau di Semenanjung itu dia undang-undang dia, akta kerja tu dia begitu.
Tapi untuk Sabah ini cukup lama kita tak pindah. Jadi dia ada time frame dia kata tuan OBS, maksudnya Ordinance Buruh Sabah ni untuk dikaji semula. Itulah mengikut kepentingan keperluan di negeri Sabah itu sendiri. Kalau dikata apa ni, masyarakat industri kata perlu kita gubal, kita kena gubal lah. Dan pada saya sekarang ni sudah sampai masanya lah untuk kita gubal pindah undang-undang yang ada itu. Kita masih dalam proses membuat pindahan itu. Kita lihatlah nanti, mungkin dalam tahun ni mungkin ada hasilnya untuk pindahan undang-undang berkenaan. Okey. Ya, itu sajalah tuan. Okey. Kemudian yang kelima, ada ya? Yang kelima, merancang dan melaksanakan program pendidikan perburuhan dan aktiviti promosi kepada masyarakat industri dan orang awam. Ini lebih kepada promosi dan juga publicity lah untuk berkaitan dengan apa ni, undang-undang dan juga akta dasar dan sebagainya yang ada di Jabatan Tenaga Kerja Sabah. Kita juga mengendalikan tuntutan perburuhan melalui pembicaraan kes di Mahkamah Buruh. Kita panggil juga sebagai Mahkamah Buruh, dikenali juga sebagai Mahkamah Buruh. Jadi ini lebih pada tuntutan-tuntutan keuangan yang kalau seorang pekerja itu menuntut kepada majikan mereka, jadi kes itu akan didengar di Mahkamah Buruh. Jikalau tidak boleh selesai melalui perundingan dan juga nasihat. Kemudian kita juga memproses dan mengeluarkan lesen untuk menggaji kerja bukan pemastautin daripada majikan. Ini pun JTK mengeluarkan lesen lah, mengeluarkan lesen bagi membenarkan sebuah syarikat yang tubuhkan untuk melaksanakan penempatan pekerjaan berkenaan, mesti ada lesen di negeri Sabah. Seterusnya terakhir memberi kesedaran terhadap kepentingan mencegah dan membasmi gangguan seksual di tempat kerja. Ini pun peranan Jabatan Tenaga Kerja Sabah jugalah. Jadi boleh kalau ada gangguan seksual boleh kita cubalah untuk memberi kesedaran kepada majikan, pekerja semua berkaitan dengan gangguan seksual. Ini sebenarnya tidak elok lah. Ya, betul. Dia berlaku di tempat pekerjaan. Jadi kalau ada tu bolehlah kita bincang-bincang macam mana cara nak mengatasinya. Itulah. Tapi kadang-kadang ada yang kalau kita pikirkan bahwa ada orang kadang-kadang malu tuan mau melaporkan, macam mana tu tuan dari gangguan seksual ini. Itulah, kalau malu maknanya siapa yang tahu kes itu. Itulah itu perlu ada orang tampil kan. Dan yalah, kalau laporkan pula memang kita kena membuat siasatan, inquiry dan sebagainya. Itu sesuatu yang perlu dipertimbangkan mendalam lah, supaya yalah kita macam seolah-olah macam rumit pula tuan. Jadi rumit akan itulah. Tapi kalau kita nak bawa ke tengah perkara tersebut, itulah ada proses-prosesnya. Ada proses-prosesnya dan kita yalah mungkin kalau dakwaan itu betul, jadi kalau kita teruskan jadi tak ada masalah. Kalau cuma benda itu sebagai anaya kepada sebelah pihak, itu macam mana? Itulah. Jadi akan jadi satu persoalan berarti. Satu persoalan juga. Jadi kita kena telitilah mengenai perkara tersebut sebelum nak melaporkan dan sebagainya. Yang penting ialah kalau dah lapor tu mesti cukup lah. Ya, cukup segalanya lah. Cukup lah buktinya dan sebagainya. Itu pertimbangannya lah. Betul.